Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So, untuk video kali ini, Cikgu ingin kongsikan sambungan bab 7 tingkatan 4 KSSM. Punca dan kesan ketidakseimbangan hormon kepada kesihatan. Hormon ialah bahan kimia organik yang mempunyai peranan yang penting dalam setiap fungsi tubuh. Hormon ni penting dekat badan kita. Kadar rembesan hormon mestilah seimbang dengan fungsinya. Kelebihan atau kekurangan hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin akan menyebabkan ketidakseimbangan hormon. So, kita tak mau lebih, kita tak mau kurang hormon ni. Ketidakseimbangan hormon boleh menyebabkan penyakit. So, hal ini terjadi mungkin apa? Sebab gaya hidup dan pemakanan yang tidak sihat ataupun terdedah kepada sinaran yang berbahaya. So, mungkin kita duk kerja makan fast food tiap-tiap malam ke tiap-tiap hari mesti fast food. Tu tak sihat. Okey, ataupun terdedah kepada sinaran berbahaya radioaktif, sinaran X ataupun gamma, ataupun beta, alfa. So, semua tu berbahaya. Okey, kita pergi yang pertama. Kesan kekurangan hormon tiroksina. Kalau kurang, apa yang jadi? Kadar metabolisme rendah, tidak tahan sejuk. Perkembangan fizikal dan mental terbantu pada kanak-kanak. Ataupun kreatinisme. Okey, kalau budak yang terbantuk ni kita panggil kreatinisme. Kurang tenaga pada orang dewasa ataupun myxedema. Cenderung menjadi gemuk. So, kalau kurang hormon ni, so kadar metabolisme rendah. So, apa orang kata, makan sikit lah, cepat naik badan, berisi. Okey. Ataupun last sekali, goiter. Okey. Goiter. Jangan bengkok tu. Hormon tiroksina yang berlebihan pula, kalau lebih apa yang jadi? Kadar metabolisme dia tinggi. Berpeluh dan sentiasa berasa panas. Sukar tidur dan kuat selera makan. Cenderung menjadi kurus. Tadi gemuk, yang ni kurus. Pembesaran kelenjar tiroid. Lebih kurang lah. Bengkok juga. Bola mata yang menonjol keluar. Leher yang bengkok yang ni. So, boleh tengok. Siapa kawan kita ke apa, kalau bengkok tu, kena pergi cek. Mungkin berkait rapat dengan hormon tiroksina. Yang kedua, kalau kurang hormon testosteron yang lelaki, apa yang jadi? Lambat akil balik, bilangan sperma yang rendah. Tu. Ataupun, kalau hormon testosteron, kalau berlebih pula, sifat kelelakian pada wanita. Yang ni tomboy. Okey. Bahaya juga yang ni. Kekurangan hormon progesteron akan menyebabkan, ni yang perempuan punya, masalah haid, sakit kepala, period, ataupun mudah sakit kepala. Satu lagi sembelit. Susah nak buang air besar. Keguguran kandungan. Yang ni minta jauh lah. Kalau kurang hormon ni, asal hamil mengandung gugur. Hamil menggugur. So, mungkin ada kaitan dengan hormon progesteron. Kekurangan hormon estrogen. Tadi progesteron. Kalau estrogen pula, kalau kurang, perkembangan ciri seks sekunder perempuan terjejas. Terjejas. So, kalau perempuan, dia contoh pertumbuhan bulu. So, siapa yang alamian ni mungkin tak tumbuh bulu sebagai contoh. Okey. Hormon estrogen yang berlebihan akan menyebabkan, kalau lebih pula apa yang jadi? Sifat keperempuanan pada lelaki. Siapa yang ada yang ni? Ni orang panggil lelaki lembut lah pula. Okey. Seterusnya, kekurangan hormon pertumbuhan akan menyebabkan yang ni. Kalau kurang, apa yang jadi? Kerdil.
Kan orang kedil tu rendah tu. Okey, kalau lebih apa yang jadi? Pertumbuhan tak terkawal ataupun akromegali. Kita panggil kegergasian yang tinggi tu. Tinggi orang kata pelik daripada orang lah. Okey. Kegergasian kalau lebih. Kekurangan hormon antidiuretik ataupun ADH. Kalau kurang, apa yang jadi? Air tak dapat diserap semula di ductus pengumpul di ginjal. Penghasilan urin yang berlebihan sentiasa berasa dahaga. Ni kerja nak kencing je. Lepas tu minum pun tak puas. Duk rasa dahaga je. So, mungkin sebab apa? Hormon ADH ni. Ataupun yang ni kita panggil diabetes insipidus. Bukan diabetes mellitus. Yang tu kencing manis. Yang ni diabetes insipidus. Hormon ADH yang melebih pula, apa yang jadi? Sakit kepala, migraine, pening. Ni, kalau lebih. Kita tak mau lebih. Tak mau lebih, tak mau kurang. Okey, kekurangan hormon insulin menyebabkan glukosa berlebihan tak dapat ditukar menjadi glikogen. So, terlampau banyak sangat insulin tak boleh. Kalau kurang pun tak boleh. So, kalau kurang jadi apa? Untuk glukosa berlebihan tak dapat ditukar menjadi glikogen. Aras glukosa darah meningkat. So, aras glukosa apa? Gula lah. Darah meningkat. Tu tengok bacaan dia. Sampai 115. Tinggi. Okey, kalau berlebihan pula hormon ni, aras glukosa rendah pula. Okey, ataupun kita panggil hypoglycemia. Hypoglycemia. Dahaga yang berlebihan, selalu dahaga. Tu tanda-tanda lah tu. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.